Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai. Disebabkan minggu ni saya tak ada di office, so kita akan habiskan topik 3 secara online. Okay, awak boleh tengok berulang kali lah untuk awak faham. So kita akan habiskan topik 3. Kita ada lagi 2 subtopik dalam topik 3, iaitu vitamin dan mineral dan juga karbohidrat. Okay. So nanti kalau awak tak faham, awak boleh ulang banyak kali lah video ni Okey, untuk subtopik 3.4 kita akan sambung dengan vitamin dan juga mineral. Okey. Objektif untuk topik 3 subtopik 3.4 ni masih samalah, kita nak bincang tentang vitamin dan juga mineral. Nak tengok apa fungsi vitamin, apa fungsi mineral dan juga sumber vitamin dan juga mineral. Okey, sebagai pengenalan, apa itu vitamin? Okey, vitamin ini tergolong di dalam golongan mikronutrien. Maksudnya dia adalah nutrien yang diperlukan dalam kuantiti yang sedikit sahaja. Okey, berbanding dengan protein, berbanding dengan air, berbanding dengan karbohidrat, berbanding dengan lemak, vitamin ni hanya diperlukan dalam kuantiti yang sikit sahaja. Okey, dan digunakan dalam bentuk asal dan tidak boleh dicernakan dalam bentuk teringkas. Maksudnya kita makan vitamin tu, macam tu jugalah dia diserap oleh badan. Dia tidak boleh dicernakan lagi lah. Tak boleh ringkaskan lagi. Itu memang bentuk dia lah. Okey, dan vitamin ini tidak boleh disintesis oleh badan kecuali vitamin D dan K. Maksudnya badan kita tak boleh menghasilkan vitamin ini sendiri. Memang kena ambil daripada sumber makanan lain. Okey, kecuali vitamin D dan juga vitamin K. Okey, apa fungsi vitamin secara umum? Okay, secara umumnya vitamin ini membantu untuk pertumbuhan normal manusia. Okay, untuk pencegahan penyakit, untuk mengawal dan memelihara kesihatan. Okay, pendek kata vitamin ini untuk membantu kesihatan tubuh badan manusia lah. Okay, vitamin ini untuk kawal dan untuk memelihara kesihatan kita. Okay, kita tengok yang pertama. Vitamin ini terbahagi kepada 2. Okay, vitamin ini terbahagi kepada 2. Vitamin larut lemak dan juga vitamin larut air. So kita ada 2 lah, vitamin larut lemak dan vitamin larut air. Vitamin larut lemak ni nak senang ingat kita panggil sebagai adik. Vitamin A, vitamin D, vitamin E dan juga vitamin K. Okey, kita tengok vitamin A dulu. Vitamin A, daripada mana kita boleh dapat vitamin A? Okay, kalau tengok dekat sini kita ada, kalau sumber haiwan kita boleh dapat daripada telur, daripada daging kan, daripada produk tenusu lah, susu ke cheese ke kan. Okay, ni adalah sumber haiwan. Kalau daripada sumber tumbuhan, kita boleh dapat vitamin A ni daripada sayuran hijau dan berdaun ni lah. Ataupun daripada kekacang, ataupun daripada buah-buahan dan juga sayur-sayuran yang berwarna. Kalau tengok kat sini, vitamin A ni banyak didapati pada buah-buahan yang berwarna terang. Contohnya warna oranye, warna kuning kan. Tu buah-buahan yang berwarna terang macam tu tinggilah kandungan vitamin A. Carrot pun samalah carrot warna oranye kan. Carrot ni tinggi kandungan vitamin A. Okey, vitamin D. Sebab tadi vitamin larut lemak kita ada A, kita ada D, ada E dan juga K. Untuk vitamin D, apa sumber vitamin D? Kalau daripada gambar ni awak dah nampak kan? Okey, vitamin D kalau daripada sumber makanan kita boleh dapat daripada susu lah, daripada susu, daripada cheese. Okey, boleh dapat daripada ikan dan juga bijirin. Tetapi badan kita sendiri boleh menghasilkan vitamin D jika kita terdedah pada cahaya matahari. Ini special lah. Jadi kita tak perlulah vitamin D ni banyak sangat daripada sumber makanan. Selagi kita kena cahaya matahari dekat luar, selagi negara kita ni masih mendapat cahaya yang mencukupi, badan kita boleh menghasilkan vitamin D secara sendiri. Kalau tak cukup kena matahari, tu yang perlu makan banyak lah sumber-sumber vitamin D ni. So apa kelebihan vitamin D sebenarnya? Okay, vitamin D ni sebenarnya dia bantu untuk penyerapan kalsium. Maksudnya kalau kita makan banyak sumber-sumber kalsium, kita kena makan bersama dengan makanan yang ada sumber vitamin D. Sebab apa? Sebab vitamin D ni dia bantu proses penyerapan kalsium tu lagi baguslah. Lagi banyaklah kalsium yang dapat diserap oleh badan. Kemudian vitamin D ni juga membantu untuk kesihatan
gigi dan juga tulang. Itu kelebihan vitamin D. Okey, apa kesan kekurangan vitamin D? Okey, dia punya kesan kekurangan, kalau kita kurang makan vitamin D, kita punya tulang akan menjadi lemah dan juga rapuh. Sebab apa? Sebab tadi vitamin D kan fungsi dia untuk membantu penyerapan kalsium. Kalsium kan untuk menguatkan tulang. Tapi kalau kita makan vitamin D yang tak mencukupi, kalsium kurang diserap oleh badan, tulang akan menjadi lemah dan juga rapuh. Sebab disebabkan oleh kehilangan kalsium. Kalau di kalangan kanak-kanak, kalau dia tak cukup vitamin D, dia akan mengalami penyakit riket. Okey, penyakit riket. R-I-K-E-T-S. Riket. Pernah dengar kan? Awak pernah belajar ni masa sains dulu ni. Okey. Kemudian kita tengok pula vitamin yang ketiga. Untuk vitamin larut lemak kita ada A, D, E, K. Vitamin yang ketiga adalah vitamin E. Okey, vitamin E sumbernya daripada mana ni? Daripada minyak kan? Daripada jagung, daripada kacang, daripada sayuran hijau yang berdaun. Okey, ini contohlah. Apa kelebihan vitamin E? Okey, dia boleh melindungi membran sel dan juga tisu daripada rosak lah. Itu kelebihan. Kalau kita makan vitamin E yang mencukupi, boleh jadi awet muda lah sebab dia menghalang tisu kita daripada mengalami pengoksidaan. Bila kita mengalami pengoksidaan dengan lebih banyak kan, dengan lebih cepat, kulit kita jadi lebih tua lah. Okey, so kalau kita makan vitamin E yang mencukupi, sebenarnya kita membantu untuk awet muda lah. Okey, sebenarnya vitamin E ni dia macam tidak mencukupi kalau kita hanya makan daripada macam jagung tadi kan, sikit saja kita akan dapat. Jadi kebiasaannya dicadangkan untuk diambil suplemen vitamin E. Maksudnya kalau kita makan jagung, sumber-sumber tadi kan, kita makan jagung, kita makan apa lagi tadi? Kita makan minyak, sayuran berdaun pun masih tak cukup vitamin E. Jadi kita kena tambah dengan suplemen. Itu kelebihan vitamin E lah. Jadi kebiasaannya dewasa lah, golongan dewasa dia dah mula mengambil vitamin E lah untuk bantu mengelakkan pengoksidaan berlaku dengan lebih cepat lah. Okay. Kemudian kita ada vitamin yang keempat, iaitu vitamin K. Kalau tengok kat sini, vitamin K sumber dia adalah daripada brokoli, daripada kubis, daripada bunga kubis, daripada sayuran berdaun hijau dan juga daripada bijirin lah. Okey, apa fungsi vitamin K? Vitamin K ni fungsi dia untuk membantu pembekuan darah. Nampak tak ni? Kalau kita berlaku kecederaan ataupun luka, vitamin K ni cepat-cepat dia pergi bergumpal kat sini. So darah akan membeku. Tak adalah darah terkeluar daripada tempat yang kita luka tu lah. Okay. So vitamin K ni penting untuk membantu pembekuan darah. Okay. So settle vitamin larut lemak. Vitamin larut lemak ada 4. A, D, E dan K. Okay. Kemudian kita pergi kepada vitamin larut air. Vitamin larut air ada banyak. Selain daripada A, D, E, K lah. Selain daripada A, D, E, K, selain daripada itu, vitamin larut air. Okay. Vitamin B. Vitamin B ni ada banyak. B1, B3. So, kita tengoklah satu-satu. Vitamin B1. Ini contoh vitamin B1. B1 ni boleh didapati daripada sumber bijirin, daripada kekacang, daripada susu, daripada telur, daripada sayuran, daripada daging. Banyaklah vitamin B1 ni boleh dapat daripada daging. Okey. So vitamin B2 pula lebih kurang sama je lah. Vitamin B2 pun daripada sumber yang lebih kurang sama lah. Okey, apa kelebihan vitamin B2? Tengok ni gambar apa. Okey, kelebihan dia adalah untuk membantu pertumbuhan yang sihat dan juga membaiki tisu lah. Okey, membaiki tisu. Dia lebih kepada nak baiki tisu, nak membantu pertumbuhan yang lebih sihat. Okey. Ini adalah sumber vitamin B. B3 dia lebih kurang sama lah. B3 pun lebih kurang sama. Cuma fungsi vitamin B3 ni adalah lebih kepada kesihatan saraf, kesihatan kulit dan juga kesihatan sistem pencernaan. So, ada 3 lah. Kulit, saraf dan sistem pencernaan. So, kalau kita kurang vitamin B3,
biasanya waktu ni siapa-siapa yang kekurangan vitamin B3 dia akan mula mengalami masalah saraf. Ni golongan-golongan wanita lah, biasanya dia bila kekurangan vitamin B3 dia mula mengalami masalah saraf lah. Okey. Kemudian kalau kekurangan vitamin B3 juga boleh menyebabkan penyakit kulit ni. Penyakit kulit ni yang dinamakan sebagai pellagra. Pellagra, nanti cari. Pellagra ni adalah penyakit kulit. Kesianlah kat dia ni. Okey, dan juga kalau kekurangan vitamin B3 boleh mengalami gangguan mental. Jadi siapa-siapa yang rasa-rasa mengalami masalah gangguan mental, bolehlah beli suplemen yang ada vitamin B3 supaya kita kekal emosi kita tenang. Kena makan B3 lah, kena makan vitamin B3. Okey, kemudian kita ada juga vitamin B6. Vitamin B6 pun lebih kurang sama, sumber dia daripada bijirin, daripada kekacang, daripada telur, daripada daging dan sebagainya. Okey, kemudian apa fungsi vitamin B6 ni? Dia lebih kepada untuk mengekalkan kesihatan dan juga fungsi otak. Jadi nak bagi otak tu cergas, cemerlang lah kan fungsi dia, kena makan banyak makanan yang mempunyai sumber vitamin B6. Macam contoh kekacang tadilah, kekacang, susu, telur, semua tu lah. Okey, kemudian kita ada vitamin B9. Okey, vitamin B9 ni macam buah-buahan lah. Ini buah apa ni? Buah lemon kan, buah orange, buah-buahan apa-apa jenis buah lah, dan sayur. Sayur berdaun jugalah. Sama. Lepas tu daripada jenis kerang-kerang. Tu sumber vitamin B9. Okey, vitamin B12 sama macam dalam gambar ni lah, telur, ayam, keju, susu. Lebih kurang lah. Okey, vitamin B12 pun fungsi dia lebih kepada fungsi otak. Kelebihan dia untuk otak, untuk saraf tunjang dan juga untuk pembentukan sel darah merah lah. Okey. Okey. Kemudian selain daripada vitamin B ada banyak tadi lah, B1, B3, B6 kan. Semua tu kita ada vitamin C. Vitamin C ni juga tergolong dalam vitamin yang larut air. Okey, yang larut air. So sumber vitamin C ni adalah daripada buah-buahan sitrus. Buah-buahan sitrus ni buah-buahan yang masam-masam. Macam contohnya orange, lemon, lime kan. Limau, lemon, orange ni tak sama ni, beberapa jenis orange ni lah kan. Okey, daripada tomato, daripada lada benggala lada benggala ni, daripada strawberry, daripada brokoli, itu adalah sumber vitamin C. Okey, apa kelebihan vitamin C? Seperti kita sedia maklum, memang vitamin C ni adalah untuk sistem imun badan, untuk sistem imunisasi badan, nak kuatkan sistem imunisasi badan, untuk kesihatan gusi, tu semua vitamin C lah. Okey, kemudian kita tengok kepada mineral. Okey, mineral ada banyak. Kita ada beberapa jenis mineral dekat sini. So, kita tengok satu-satu lah. Okey, yang pertama kita ada mineral kalsium. Sumber nak dapatkan kalsium ni adalah daripada susu, daripada yogurt, bijirin ataupun bayam. Maksudnya kalau tak minum susu, jangan risau, boleh dapatkan daripada bijirin ataupun bayam. Okay, kegunaan kalsium ni adalah untuk pertumbuhan tulang, pembekuan darah, otot dan juga sistem saraf. Okey, manakala kita ada mineral kromium, boleh dapat daripada daging, binatang ternakan, ikan dan juga sesetengah bijirin, membantu mengawal paras gula dalam darah. Okay, kemudian kita ada kuprum. Kuprum ni biasanya kalau ibu-ibu mengandung, dia akan dapat vitamin, dia akan dapat pil lah, yang ada kuprum ni lah. Biasanya boleh dapat daripada makanan laut, daripada kekacang, bijian ataupun bijirin. Penting untuk metabolisme zat besi. Okey. Kemudian kita ada Florida. Florida pernah dengar kan? Okey, bukan Florida negara tu kan. Ni air berflorida. Biasanya sumber dia daripada air yang ada, maksudnya air pipe yang ada di negara kita ni pun biasanya dah ditambah dengan Florida lah. Air kita, air pipe ni dah tambah dengan Florida. Ataupun sesetengah makanan laut juga ada Florida.
Ubat gigi pun ada fluorida dan juga ubat kumur pun ada fluorida. Tujuan dia, kegunaan dia untuk menghalang pembentukan kaviti, merangsang pertumbuhan tulang. Itu fungsi fluorida lah. Dia macam nak merangsang pertumbuhan tulang dan nak jadikan tulang kita padat sebenarnya. Tak adalah cepat rapuh. Okay, kemudian kita ada iodine. Iodine ni adalah dapat daripada makanan yang telah diproses ataupun garam lah. Mana tadi? Tak nampak ni. Garam penting dalam penghasilan hormon. Okey, kemudian kita ada besi. Mineral besi boleh dapat daripada bijirin, ke kacang, daging lembu, telur. Okey, besi ni penting untuk pembentukan sel darah merah. Ini pentinglah. Magnesium boleh dapat daripada tumbuhan berdaun hijau, kacang, almond dan kacang soya. Penting untuk apa? Penting untuk jantung. Magnesium ni penting untuk jantung. Siapa yang ada masalah, dia punya degupan jantung tak stabil ke apa kan, memang doktor akan bagi magnesium lah. Okay? Ataupun dia boleh beli suplemen yang ada magnesium. Okay, kemudian kita ada fosforus, sumber daripada susu, produk tenusu, daging, telur dan setengah bijirin. Nak bantu sel berfungsi dengan normal, bantu badan menghasilkan tenaga dan juga pertumbuhan tulang. Okay, kemudian kita ada potasium. Potasium sumber dia adalah pisang. Siapa yang suka makan pisang boleh dapat sumber potasium. Potasium ni boleh membantu mengawal tekanan darah, mengurangkan risiko penyakit buah pinggang. Okay, kemudian kita ada natrium. Natrium ni memang daripada garam. Garam yang kita makan. Perlu tahu, bukan kata garam tu tak berkhasiat, berbahaya je kan. Tapi garam ni perlu dalam kuantiti yang sedikit. Kita perlu untuk dapatkan mineral natrium daripada garam tu supaya membantu keseimbangan cecair dalam badan. Tak boleh tak makan garam langsung, kena ada sedikit garam. Okey, dan yang terakhir sekali adalah subtopik karbohidrat. Kalau tak faham vitamin tadi, boleh ulang video ni, boleh ulang banyak-banyak kali sampai awak faham. Okey, kemudian subtopik terakhir adalah tentang karbohidrat. Karbohidrat ni adalah sebenarnya makronutrien lah, sama dengan protein. Okey, karbohidrat ni sama dengan protein. Sama dengan protein, sama dengan air, sama dengan lemak. Okey. Masih sama dalam topik karbohidrat pun kita akan bincang tentang karbohidrat. Kemudian kita akan tengok fungsi, sumber dia. Kita akan tengok dua jenis karbohidrat, karbohidrat ringkas dan karbohidrat kompleks. Okey, sebagai pengenalan, karbohidrat ni terdiri daripada atom karbon, hidrogen dan juga oksigen. Okey, dengan nisbah 1:1 lah. Okey, kumpulan sebatang organik yang penting dalam proses biologi. Maksudnya karbohidrat ni penting lah dalam proses biologi. Maksudnya dalam tubuh saraf manusia semua. Okey, dan fungsi karbohidrat ni adalah sebagai pembekal tenaga. Dan dia juga adalah juzuk utama dalam dinding sel. Maksudnya dinding sel manusia ke dinding sel haiwan ke, memang dia terdiri daripada karbohidrat. Okey. Apa sumber karbohidrat? Kita tengok ada dua karbohidrat ringkas dan karbohidrat kompleks. Karbohidrat ringkas ni contohnya macam yang ada pada buah-buahan, susu dan juga sayur-sayuran. Okey. Ataupun boleh juga didapati karbohidrat ringkas ni pada kek, pada candy kan, gula-gula, dan pada mana-mana produk yang ada gula refined sugar. Gula ringkas lah. Okey. Karbohidrat ringkas ni dia boleh bagi tenaga, tetapi dia kurang vitamin, mineral dan juga fiber. Jadi kalau kita makan karbohidrat ringkas ni, kita kenyang tapi cepat lapar. Sebab dia tak ada, dia kurang fiber. Okay, berbanding kalau kita makan karbohidrat kompleks. Karbohidrat kompleks ni contohnya macam pasta kan, roti, sayuran-sayuran berkanji macam ubi kentang kan, ubi keledek, macam tu. Itu adalah karbohidrat kompleks yang mana dia ada vitamin, mineral dan juga fiber sekali. Jadi lebih bagus kita ambil karbohidrat kompleks supaya kita kenyang lebih lama dan juga kita dapat juga vitamin dan juga mineral dan juga serat. Berbanding kalau kita makan karbohidrat ringkas. Karbohidrat ringkas ni kalau kita makan dia hanya ada gula semata-mata. Kita makan, kita rasa kenyang tapi kita cepat lapar. Okey, dan tak ada mineral lain lah. Kalau ada pun sikit lah bukan kata tak ada langsung. Dia ada mungkin sedikit sangat lah. Okey, kita ada 3 jenis karbohidrat. Yang pertama kita ada monosakarida, disakarida dan polisakarida.
Okay, monosakarida ni maksudnya dia ada sakarida tunggal. Disakarida ni dia ada sakarida dua lah, double. Polisakarida ni ada banyak sakarida. Okey. Monosakarida ni contohnya seperti gula ringkas iaitu glukosa, fruktosa dan galaktosa. Ini paling ringkas. Ini adalah unit asas bagi karbohidrat. Maksudnya kalau kita jumpa perkataan glukosa, fruktosa dan galaktosa, ini adalah karbohidrat tetapi karbohidrat yang jenis monosakarida. Paling ringkas lah. Okey. Ini adalah dia punya struktur kimia. Tak perlu hafal pun, tengok je lah. Okey, fruktos macam ni, glukos macam ni, galaktos macam ni. Okey, ini adalah monosakarida. Okey, manakala disakarida pula adalah gula kompleks. Tadi mono adalah gula ringkas kan? Disakarida adalah gula kompleks. Apa yang maksud kompleks tu? Sebab dia terbentuk daripada dua molekul monosakarida. Maksudnya ni monosakarida kan, glukosa, fruktosa, galaktosa. Kalau kita ada glukosa campur glukosa, dia akan jadi disakarida. Tapi dia ada nama dia lah. Fruktosa campur fruktosa, dia akan jadi disakarida. Tapi dia ada nama dia. Okey, tengok Okey, dia terbentuk melalui proses, kita panggil proses kondensasi. Kita tengok contoh. Contoh disakarida Glukosa campur dengan glukosa, dia akan jadi disakarida yang diberi nama maltosa. Dan ada air sebab ini proses kondensasi. Glukosa campur dengan fruktosa, dia akan jadi disakarida yang diberi nama sukrosa. Sukrosa ni gula putih yang kita duk makan tu. Okey. Glukosa campur galaktosa, dia akan jadi disakarida yang diberi nama laktosa. Faham? Maksudnya ini adalah monosakarida. Mono campur mono akan jadi di. Mono campur mono akan jadi di. Mono campur mono akan jadi di. Okey, ini terbentuk daripada gabungan monosakarida dan monosakarida dan melalui proses kondensasi baru jadi disakarida. Okey, macam mana nak pecahkan disakarida ni jadi mono balik? Kena melalui proses hidrolisis dengan menggunakan asid hidroklorik cair. Ini awak takkan belajar lah, nanti detail takkan buat lah. Okey, ni contoh disakarida. Ni contoh. Maksudnya tadi mono macam ni kan? Ni mono. Yang saya tunjuk kat awak ni satu struktur mono bergabung dengan satu struktur mono jadi di, iaitu sukrosa, laktosa, maltosa. Okey, manakala polisakarida ni adalah polimer bagi gula ringkas. Maksudnya ada banyak monosakarida. Mono bercantum jadi satu rantai panjang, kita panggil polisakarida. Okey, so macam mana dia terbentuk? Proses yang sama iaitu proses kondensasi. Jadi bila dia terbentuk dalam bentuk polisakarida, dah terlalu kompleks, dia takkan larut dalam air kerana molekul dia besar. Dia tidak manis dan tidak menghablur. Ini sifat polisakarida. Okey. Okey, ini adalah contoh-contoh polisakarida. Kanji, glycogen dan selulosa. Okay, kanji ni dijumpai di mana? Kanji ini akan dijumpai biasanya dalam tumbuhan sebab kanji ni adalah simpanan tenaga dalam tumbuhan. Bentuk molekul dia adalah bergelung dan tidak bercabang. Itu kanji. Kalau dengar perkataan kanji lepas ni, kanji ni adalah di bawah karbohidrat, di bawah jenis polisakarida. Dia adalah kompleks. Ada gabungan banyak monosakarida dalam kanji ni. Okey. Kalau glycogen pula, dia adalah simpanan tenaga dalam haiwan dan juga kulat. Maksudnya dalam badan haiwan, kalau ada banyak, kita makan banyak karbohidrat, karbohidrat kita tu akan ditukarkan kepada glycogen, disimpan dalam hati dan otot haiwan. Bentuk molekul adalah bercabang. Ini kalau ada saya tunjuk bentuk dia. Okey, manakala selulosa ni pula dijumpai dalam dinding sel tumbuhan. Okey, kalau jumpa perkataan selulosa lepas ni, selulosa ni adalah satu jenis polisakarida yang ada dalam dinding sel. Okey, dia tersusun selari dan terikat kukuh. Sebab apa dibentuk macam tu? Sebab dia memberi struktur pada dinding sel. Jelas Saya harap jelas. Okay, kita ada 3 jenis karbohidrat tadi. Kita ada monosakarida, disakarida dan polisakarida.
Monosakarida ni maksudnya dia ada gula ringkas, iaitu glukosa, fruktosa, galaktosa. Galaktosa ke maltosa, nanti cek balik. Okey, disakarida ni adalah gabungan mono dengan mono. Polisakarida ni pula adalah gabungan antara mono. Banyak monosakarida. Okey. Ini adalah struktur bagi kanji tadi. Ni 1 mono, 2 mono, 3 mono, 4 mono, 5 mono, 6 mono. Ni contoh. Ni pun banyak mono. Monosakarida setiap satu ni gambar ni yang kat awak tengok ni, setiap satu ni adalah monosakarida, tapi bila bercantum jadi satu rantai panjang membentuk polisakarida. Okey, ni dia punya jenis-jenis kanji lah. Ni tak tunjuk lah Dia ada jenis yang macam ni, ada jenis yang macam, ada jenis yang satu linear, satu garis je, ada yang berselirat lah. Okey, apa kepentingan karbohidrat? Kita tahulah kalau kita sebut karbohidrat, kita teringat nasi. Apa kepentingan nasi? Bila tanya, semua orang akan tahu jawapan adalah sebagai sumber tenaga utama dalam badan manusia, membekalkan tenaga haba supaya suhu badan kita tetap 37 darjah Celsius. Okey, dan sebagai sebatian penyimpan makanan. Okey. Kan di dalam karbohidrat juga ada satu komponen yang kita panggil sebagai serabut kasar ataupun fiber. Serabut kasar. Serabut kasar ni adalah satu gentian yang tidak dapat dicernakan oleh sistem pencernaan. Ini di bawah tajuk karbohidrat lah juga. Okey. Dia tiada nilai tenaga dan tiada nilai nutrisi. Kita hanya dibenarkan memakan 25 hingga 50 gram serabut sahaja sehari. Tak boleh banyak-banyak. Sebab dia tak ada nilai tenaga pun. Walaupun dia di bawah kumpulan karbohidrat, tetapi dia tidak dapat dicernakan dan tiada nilai tenaga dan juga nutrisi. Kalau kita makan pun kita tak dapat cerna, cuma kita dapat lawas lah, kita dapat buang. Okey. Fungsi serabut kasar ni untuk membantu peristasis. Peristasis ni adalah proses untuk usus kita mengeluarkan najis. Kalau kita makan banyak fiber, banyak serabut, mencukupi untuk kita membuang, melawaslah dengan senang lah. Tapi kalau kita makan banyak serabut, mungkin jadi sembelit pula lah. Okey, makan dalam kuantiti yang betul lah. Merangsang dan memudahkan penyahtinjaan, mengelakkan sembelit, menyerap bahan buangan toksik daripada makanan tercerna, menurunkan aras kolesterol darah dan mengurangkan risiko penyakit jantung dan kanser usus besar. Itu fungsi serabut kasar. Walaupun kita kata serabut ni ataupun fiber ni tak ada nilai tenaga, tidak ada nilai kalori, tetapi dia berfungsi untuk merangsang ataupun memudahkan proses perlawasan. Senanglah, kena makanlah juga. Okey, macam ni. Maksudnya kalau kita ada najis lah ataupun sisa makanan yang kita nak buang buat sewaktu proses perkumuhan kan. Bila kita makan mencukupi fiber tadi ataupun serabut kasar tadi, dia membantu menolak kita punya makanan lah. Okey. Mana nak dapat serabut kasar ni? Okey, boleh dapat daripada sayur-sayuran hijau, daripada roti gandum, daripada buah-buahan kan. Itu adalah sumber-sumber serabut kasar. Okay, so macam mana kita nak buat kaedah penentuan karbohidrat? Okay, kita ada 3 kaedah. Ujian Benedict, ujian gula penurun ataupun ujian iodin. Kalau tak salah saya, kita akan buat ketiga-tiga amali. Tengoklah sempat ke tak. Kalau tak sempat ni, kita pilih amali mana yang kita nak buat. Dia sekejap je sejak satu amali ni, tempoh masa dia pendek-pendek je lah. Cuma nak tunggu giliran lah sebab awak ramai kan. Okey, ujian Benedict ni buat macam mana? Ujian Benedict ni adalah ujian untuk menguji ataupun menentukan kehadiran monosakarida sahaja. Kalau awak jumpa karbohidrat, awak ada karbohidrat disakarida ataupun poli, kalau awak guna ujian Benedict ni, awak tak akan dapat result yang positif lah. Dia result dia, keputusan positif dia sepatutnya kalau dia ada monosakarida dalam sampel, awak akan dapat mendakan merah bata. Ni warna macam ni. Okey, warna apa? Warna merah lah, merah bata. Okey, kemudian kita ada ujian iodin. Ujian iodin ni adalah ujian untuk menentukan kehadiran polisakarida. Contohnya seperti kanji. Apa yang terjadi bila kita titiskan iodin dalam sampel, nanti warna perang iodin tu akan bertukar menjadi biru tua. Yang jadi warna biru tua ni menunjukkan kehadiran kanji. Kalau tak jadi, maksudnya tak ada kanji lah dalam makanan tersebut. Okey, senang je kan?
Okey, dan penentuan serabut kasar. Bagaimana serabut kasar ni nak ditentukan? Serabut kasar ni biasanya kita akan sambung daripada amali penentuan kelembapan hari tu, minggu lepas. Sebab tu saya suruh awak simpan sampel dalam piring mangkuk hijau tu, sebab nak sambung untuk buat penentuan serabut. Nak tengok daripada sampel kacang, tepung dan juga apa satu lagi? Crackers tu kan? Yang mana yang ada serabut kasar yang tinggi. Nanti kita sambung daripada amali tu. Kalau mungkin hari Isnin depan kita sambung terus amali serabut kasar. Okey, daripada sampel yang sudah ada tu. Okey, saya tak janjilah kita tengok keadaan sebab kita pun masa tak panjang lah kan. Okey. Selesai untuk 2 subtopik, vitamin, mineral dan juga karbohidrat. Okey, jelas tak? Saya tak boleh dengar jawapan, tapi saya harap awak jelas. Kalau awak tak jelas, awak boleh ulang tengok video ni banyak-banyak kali sehingga awak fahamlah. Sebab selepas habis topik 3 kan saya janji untuk bagi awak ujian 2 kan. Okey, so nanti dalam masa yang sama, minggu 10 ni juga, selepas awak tonton sahaja video ni, awak boleh jawab ujian 2 yang saya letakkan dalam Google Classroom. Okey, tapi jujurlah, saya tak nampak pun awak jawab macam mana kan, tapi jawab dalam tempoh yang diberilah. Okey, dan tanpa meniru kawan-kawan lah. Okey, boleh? Okey, saya harap semua boleh. Kalau ada apa-apa, awak boleh tanya dalam Google Classroom ataupun dalam Telegram. Okey, sekian. Assalamualaikum.